Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syahrul Zarif bin Sinan Osman dan rakan saya Muhammad Zulkifli bin Mahmud bagi subjek Teori Perkembangan Kejaya SKPX 3013 pensyarah Dr. Chong dan Dr. Muhammad Ajib. Kami akan membentangkan tugasan duo iaitu mengenai teori kejayaan Holland dalam memahami aspek pemilihan kerjaya individu. Jadi, selamat menonton. Okey, bagi bahagian pengenalan ni, kita kena tahu pemilihan kerjaya ni adalah satu proses vocational yang dinamik. Maksudnya kita akan lalui bagi setiap individu tanpa mengira usia. Okey, seringkali lah juga kita dengar macam hala tuju haluan lepas SPM ataupun masalah pencarian kerja bagi para graduan IPT kan. Di sini kita akan dapat lihatlah kefungsian teori Holland ni dalam membantu individu untuk memahami kemampuan dan kemahiran yang mereka ada untuk menyepadankan bagi pemilihan kerjaya mereka. Okeylah, mula-mula sekali ni kita nak cakap apa? Kita nak cakap mengenai teori ni lah kan. Tapi sebelum kita nak tahu mengenai teori ni, kita kena kenal lah Tuan Empunya teori ni kan. Okey, Tuan Empunya teori ni pengasas dia adalah John Lewis Holland. Dia lahir pada tahun 21 Oktober 1921 dekat Omaha, Nebraska. Dia ada 4 adik-beradik dan mak dia adalah bernama Ellen Diane Holland dan bapa dia adalah Edward Louis. Okey, untuk latar pendidikan, kita nak tahulah Holland ni belajar kat mana kan? Okey, Holland ni dia belajar dekat Omaha High School pada tahun 1938. Okey, selepas dia habis high school, dia menyambung dan bidang degree in psychology pada tahun 1942 dekat University of Omaha. Okey, selepas tu pada tahun 1947 dan 1952, beliau sambung dalam bidang master dan terus berjaya menggenggam PhD dekat University of Minnesota. Untuk bahagian pengalaman kerja, Holland ni dialah sangat unik dan ini adalah pemangkin kepada penciptaan teori kejaya Holland yang kita tengah belajar sekarang ni. Okey, pertama sekali pengalaman dia berkhidmat dekat unit ketenteraan sebagai panel penemuan juga. Dia ni adalah biasalah kita buat sebagai apa tu screening sikit kan, nak tengok tentera ni sesuai tak bekerja di Barisan Harapan ke, nak kena jaga welfare ke, perubatan kan. Dia akan mengatur dan mengkelaskan rekod-rekod baharu yang berkhidmat nanti waktu Perang Dunia Kedua. Okey, disebabkan inilah terjadinya kisah ataupun kita kata sebagai suratan takdir lah. Holland ni sedar waktu dia bekerja dekat zaman Perang Dunia Kedua sebagai unit ketenteraan tu, setiap individu yang dia screening tu, dia ada kecenderungan tersendiri terhadap pemilihan kerjaya mengikut minat serta kemahiran yang mereka ada. Dengan itu, muncullah teori Holland yang dicipta oleh beliau pada tahun 1966 lah. Okey, disebabkan apa boleh muncul ni? Dengan terbitan penulisan beliau itu mengenai Psychology of Vocational Choices. Selepas tu juga dia berjaya terbitkan lagi 4 edisi bagi Making Vocational Choice. Selepas tu kita faham lah macam mana perkembangan teori Holland ni dan kita akan lihat bahagian seterusnya apa komponen-komponen yang ada dalam teori Holland ni ya. Dalam memahami pemilihan kerjaya, sebagai contohnya pelajar ataupun individu yang mencari pekerjaan, model RIASEC yang diasaskan oleh Holland yang mempunyai 6 jenis personaliti pekerjaan yang diasaskan melalui motivasi dalaman seperti kepercayaan, core belief ataupun value yang mereka ada, serta motivasi luaran melalui persekitaran, ilmu pengetahuan luar dan juga dorongan luar daripada sokongan sosial akan membentuk kepada karakter yang bersesuaian dengan pekerjaan mereka. Jadi kita akan melihat bagaimana elemen 6 personality ini membentuk pekerjaan yang bersesuaian dalam penjelasan yang seterusnya. Anda lihat kan screwdriver? Kalau anda lihat pada screwdriver ini, bermaksud anda berada dalam domain realistik. Individu yang berada dalam domain realistik adalah orang yang lebih menggunakan ilmu secara apply atau hands-on dan lebih gemar menggunakan peralatan seperti screwdriver, hammer dan sebagainya, dan mereka selesa lah lebih menggunakan jentera berat. Mereka ini lebih tangkas dalam melakukan kerja dan banyak menggunakan tenaga fizikal. Tapi mereka ini lebih terdedah kepada bahaya kerana kalau salah guna memang sakit. Jadi, skop pekerjaan yang sesuai untuk domain realistik ni adalah jurutera, tukang kayu, technician dan sebagainya. Data ni macam betul. Okey, sekarang kita berada dalam domain investigatif. Individu investigatif ni adalah individu yang memahami dan menghargai kemahiran intelektual dan mengumpul fakta kajian dalam menyelesaikan masalah. Mereka ni sangat sistematik dan mementingkan saintifik. Dan kita akan lihat juga individu yang dalam domain investigatif ni menggunakan teknik logik ataupun metod saintifik dalam penyelesaian masalah, dan mereka ni tak menitik beratkanlah hubungan sesama manusia ni. Nak kata ada repo tu kurang lah. Jadi pekerjaan yang sesuai untuk mereka adalah doktor, scientist, geologist,
ahli kimia dan sebagainya. Kita nampak alat muzik ni. Kita dalam domain artistik. Individu artistik ni adalah individu yang mampu mengekspresikan diri dan apa yang terbuku di hati secara bebas dan mementingkan elemen autentik dan kreativiti. Mereka ni ada unsur dalaman atau intrinsik yang kuat dalam meluahkan kehendak sendiri kerana mereka faham emosi sebenarnya. Dan kita nampak mereka ni lebih bebas atau terbuka dalam menjana kreativiti dan tak sukalah kalau nak kerja dalam tempat tertutup ni. Dia nak bebas, pemikiran yang luas, nak tengok perspektif luar. Dan di sini kita nampak walaupun mereka bebas dan mereka ni mudah tersinggung, biasalah kan. Dalam hati ada taman dan pekerjaan yang sesuai untuk mereka ni adalah pemuzik, komposer, penyair, pelukis, pelakon, pengarang dan sebagainya. Baiklah, kita beralih kepada domain yang keempat, iaitu domain sosial. Orang yang berpersonaliti domain sosial ni sebenarnya mempunyai pengaruh yang kuat dan menyukai interaksi sosial antara manusia. So, orang yang sebegini sebenarnya mempunyai pengaruh yang kuat dan suka berinteraksi antara manusia. So, pekerjaan-pekerjaan yang biasanya orang yang berpersonaliti sosial ini adalah seorang guru, seorang psikologis, seorang psikiatris, ahli terapi pemulihan dan sebagainya. Banyak lagi sebenarnya yang kita boleh terokai. Kak. Nak pergi mana tu? Kejaplah, datang sini kejap. Kak, nak tanya. Akak ni dah ada insurans belum? Kalau akak belum ada insurans, baik ambil sekarang, Kak. Ada insurans ni bagus. Ambil dengan saya ya? Ya, boleh ya? Boleh bagus Okey. Itu adalah personality domain yang kelima, iaitu enterprising. Orang yang berpersonality enterprising ni sebenarnya dia suka berusaha, optimistik dan suka pencapaian. Dia tak suka akan kegagalan. Orang yang skop dalam enterprising ni, contoh kerjanya adalah seorang jual insurans macam tadi tu, peniaga dan juga usahawan dan juga lain-lain lagi. 1, 2, 50, 100. 250, 100. Betul Hai, kita kembali lagi kepada domain yang keenam, iaitu domain konvensional. Domain yang konvensional ni orangnya berpersonaliti teliti dalam melakukan satu kerja dan sentiasa berhati-hati. Sebab tu saya kira berhati-hati tadi biar betul dengan nilainya. Orang yang macam ni sebenarnya bekerja mengikut arahan dan sentiasa teratur, tidak ada bangkangan apa-apa. So, skop pekerjaan daripada domain yang keenam ni, iaitu konvensional, adalah kerani bank, accountant, perunding hartanah dan banyak lagi. Itu saja. Okay, so teori Holland ni bagus kan? So, dia ada kekuatan banget bagus untuk masyarakat. Tetapi dia ada limitasi ke tak? Dia ada kekurangan ke tak? Sebenarnya setiap benda itu ada kekuatan, ada limitasi, ada kekurangannya. Kekuatan yang ada pada teori Holland ni sebenarnya terletak pada pembinaan instrumen yang dihasilkan yang dapat mengenal pasti profil dan juga personality dan juga minat seseorang itu. Dengan mengenali personality, seseorang itu dapat melakukan atau memilih kerjaya yang seiring dengan minat mereka. Dan yang seterusnya adalah kod 3 huruf yang digunakan secara meluas untuk mencari bidang pekerjaan yang konkuren dan juga menempati minat dan juga personality orang itu sendiri. Dan kekuatan yang ketiga adalah individu itu dapat mengenali personality dan juga disesuaikan dengan minat dan jenis-jenis kerjaya yang bakal dilakukan pada masa akan datang. So, apabila dia melakukan kerja yang dia minat, dia tak akan stres, dia tidak akan mengalami tekanan. Dia akan dapat melakukan kerja itu dengan sangat mudah tanpa apa-apa halangan. So tadi kita dah bincang tentang kekuatan dia. Sekarang kita akan bincangkan apa kelemahan ataupun dikenali sebagai limitasi teori Holland ni sebenarnya. So,
limitasi kepada teori Holland ni sebenarnya adalah individu itu tidak boleh memilih kejayaan hanya berdasarkan personality semata-mata. Pada masa sekarang ini sebenarnya kejayaan itu kita tidak boleh memilih kejayaan itu berdasarkan personality kita atau minat kita saja. Kita perlu melihat peluang pada masa akan datang, peluang kenaikan pangkat. Okey, macam mana sosial kita, macam mana keluarga kita, dorongan role model kita itu sendiri, peluang yang ada itu sendiri memberi peluang kepada kita untuk memilih kejayaan itu. Dan limitasi yang seterusnya adalah tidak semua orang mempunyai personality yang dominan. Akan ada orang yang dia sama rata je. Dia minat itu, dia minat ini, dia minat nyanyi tapi dia minat juga jadi seorang doktor. Betul tak? So dia tak ada dominan. Dia susah untuk memilih berdasarkan personality yang juga minat itu tersebut. So itu adalah kekuatan dan juga kelemahan teori Holland itu sendiri. Secara kesimpulannya, teori Holland ini sangatlah bagus kerana ia dapat mengenal pasti personaliti seseorang itu dan juga mengenal pasti minat seseorang untuk meneruskan kejayaan. Seterusnya, dia juga mempunyai limitasi. Setiap orang tidak semestinya berpersonaliti yang dominan. Ada juga nak jadi cikgu, dia juga nak jadi seorang penyanyi, dia juga nak jadi seorang doktor. Macam mana tu? So kita tak tahu dia nak pergi ke mana. Seterusnya adalah minat. So kalau kita dapat mengenali minat seseorang itu, maka kita akan dapat mendorong dia untuk melakukan kerja dengan bagus dan juga tidak mengalami tekanan, dan juga dia sentiasa melakukan dengan sangat bagus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.